Jelajah Joran musim kedua kembali lagi. Kali ini sebagai aksi pembuka tirai, kami bawakan kepada anda aksi layaran di Kuala Rompin Pahang. Jangan ke mana-mana. Apa yang anda tunggu lagi? Memang terbaik! Kepah bom! Dah hampir dapat didaratkan. Penjelajahan musim kedua ini bermula di Kampung Mercong, lokasi penuh nostalgik bagi pemancing tempatan. Bagi saya, di sinilah sejarah memancing ikan trofi terpahat. Apa lagi kalau bukan ikan layaran atau lebih dikenali ikan lesen laut dalam. Seseorang pemancing dianggap tidak lengkap ilmunya jika belum pernah mendaratkan spesies ini. Ikan layaran di perairan Malaysia berwarna biru keabuan. Bahagian bawah perutnya berwarna putih. Ikan layaran mampu mencecah sehingga lebih 50 kg. Namun saiz itu semakin sukar ditemui di perairan ini. Diet utama sang layar anak-anak ikan yang bergerak secara berkumpulan. Sebelum nak mancing ikan layaran ni, anda kena cari umpan hidup dulu. Kalau umpan mati dia tak makan. Kita kena cari umpan hidup. Kita menggunakan teknik Apollo. Selamat rek dah bunyi lah. Ini petanda yang baik. Baru letak je dah dapat ada anak ikan. Anak ikan ni penting. Kalau tak ada umpan hidup, wih. Tapi bukan ini ikan yang kita cari sebenarnya. Kita nak cari selayang, tembung, selah. Dan ikan layaran ni memang suka ikan selayang, tembung, selah. Tapi yang ini pun kita ambil juga. Ikan layaran spesies migrasi. Ia bergerak secara berkumpulan. Perairan Rompin antara lokasi persinggahan kerana mempunyai sumber makanan yang banyak di sekitar rangkaian batu karang Mercong dan Karang Car. Spesies ini boleh ditemui sekitar Jun setiap tahun. Bagi pemancing seperti saya, kehadiran spesies pemangsa ini bagaikan pesta yang wajar diraikan. Percubaan yang pertama, layaran. Mana tidaknya, inilah masa bagi kami melihat aksi sang layar menari gelik di permukaan air. Burung bermain di permukaan dalam keadaan yang macam ni. Terlalu banyak burung. Dan ini menandakan bahawa banyak ikan yang berada di bawah ni. Kita harapkan ikan tersebut adalah ikan-ikan layaran yang bakal membaham umpan kita. Okey, itu dia. Dia dah makan, dah bawa lagi tali saya. Saya tinggal nak strike sekarang ni, set dah. Yes! Yes! Nikmat yang sukar saya nak gambarkan dengan kata-kata. Anda kena datang dekat sini, memancing ikan layaran dan bertarunglah sepuasnya. Kepah bom!
Jangan ke mana-mana. Saksikan sambungannya selepas ini. Nantikan aksi yang boleh mendegupkan jantung anda. Jangan ke mana-mana. Bono ni memancing ikan layaran. Terbang sang layar. Layaran gemar melarikan umpan sejauh yang mungkin. Jika tali utama tidak cukup panjang, kerjasama tekong diperlukan. Ketika layaran membuat larian, anda hanya berdiri atau duduk pada posisi bertahan dan biarkan tali muntah dari gelendung ke kili. Sehinggalah satu tahap, sang layar pasti berhenti kepenatan. Ketika itulah, anda perlu mengepam naik sang layar dengan penuh berhati-hati. Pertarungan sengit berlangsung antara 30 hingga 45 minit sebelum spesies berparuh ini menyerah kalah di sisi bot kami. Kabut patah. Okey. Memang terbaik. Kepabum. Di bahagian belakang bot, tekong dan awak-awak turut bergasak. Umpan selah hidup disambar pemangsa di tepi bot menjadi satu fenomena luar biasa. Ini membuktikan jumlah layaran terlalu banyak di perairan ini. Kejadian double strike, perkara biasa bagi trip kali ini. Aksi akan lebih mencabar apabila double hookup berlaku. Satu suasana yang sukar untuk digambarkan apabila kali sampai 2 strike bersilat atas bot. Apa yang anda tunggu lagi? Datang ke Mercong ni, bertarung dengan ikan layaran. Aksi junaman dan larian mengelirukan sang layar menyebabkan kami tak menang tangan dibuatnya. Lebih menyukarkan apabila diasak mengelilingi bot. Putus. Mana? Sebab itulah seseorang pemancing harus mempunyai kemahiran tinggi untuk mengawal larian sang layar. Kemahiran inilah yang bakal mengukirkan senyuman seseorang pemancing apabila layaran yang ganas menggasak kini berada di pangkuan anda. Memang berbaloi. Kapabum. See you next time, man. Enjoy life, man. See you, man. Okay, bye. Memang cukup terbaik. Satu pengalaman yang sukar saya lupakan. Hanya di Mercong. Mercong bukan sahaja popular sebagai padang pancing layaran, malah turut memiliki kemudahan bot-bot pancing yang selesa. Pemilihan tekong bot yang bagus juga penting. Kegagalan memilih tekong bakal mengundang mangkor yang berpanjangan. Kerajinan dan kemahiran tekong Zamri membaca keadaan air tidak pernah menggagalkan trip saya di perairan Rompin ini. Bayangkan, banyak pengalaman pun boleh terlucut. Apatah lagi kita yang turun setahun sekali. Tekanan dibuatnya. Tidak makan. Tak boleh. Biar putus perambut, jangan putus asa. Kata-kata azimat guru pancing saya yang selalu menjadi perangsang untuk terus berusaha meningkatkan ilmu sukan memancing.
Tambahnya, pertarungan tidak akan berlaku jika umpan tidak dicampakkan ke air. Haha, kan dah kena? Yes! Selain ilmu bertarung dengan sang layar, pemancing juga perlu mahir mendaratkannya. Segala-galanya perlu dilakukan dengan cepat bagi mengelak ikan mengalami stres yang boleh menyebabkannya mati. Tindakan pantas untuk anda mengendalikan ikan layaran ni sangat penting. Dan pastikan apa pun yang anda lakukan, keselamatan sentiasa diberi keutamaan. Antaranya ialah menggunakan glove. Dan anda pastikan ketika anda berurusan dengan ikan layaran ni, pastikan tangan anda basah untuk memegangnya. Kulit ikan lazimnya mempunyai satu lapisan lendir yang melindunginya daripada serangan penyakit. Tangan yang kering ketika mengurus ikan boleh menanggalkan lendir ini dan mendedahkannya kepada pelbagai penyakit. Dan ini sangat penting untuk diamalkan ini kerana spesies layaran ni antara spesies yang semakin pupus. Dan sebab itulah di kalangan pemancing-pemancing, kesedaran untuk menangkap dan kemudian melepaskan kembali ikan ini ke habitatnya menjadi satu aktiviti yang semakin popular di belakangan ini. Namun sebelum anda melepaskan ikan layaran ni, anda perlu tahu bagaimana untuk memberi bantuan pernafasan kepada ikan ini. Iaitu anda memberi lalukan air ke bahagian insang dia supaya dia dapat mengembalikan oksigen yang banyak telah hilang ketika dia bertarung tadi. Dan anda akan dapat rasakan di bahagian muncung dia, dia dah mula bergerak-gerak dan ekor dia dah mula aktif. Kemudian barulah boleh anda lepaskan ikan ni ke habitat dia. Saya sedia untuk melepaskan. 1, 2, 3. Selamat tinggal. Jumpa lagi di pertarungan yang lebih sengit. Jelajah joran! Hari seterusnya, seawal jam 7.30 pagi, kami sudah memulakan perjalanan ke Lubuk Karangca, lubuk penuh sejarah pribadi bagi saya. Di lubuk inilah saya berjaya mendaratkan lesen seberat 35 kg pada tahun 2003. Cuaca yang baik di Kuala Mercong membakar semangat saya untuk memburu sang layar yang sangat agresif pada awal pagi dan menjelang senja. Selain layaran, Karangca turut dihuni spesies game fish lain, antaranya jemuduk, gerung belang dan ebek. Namun, antara Jun hingga Oktober, pemburuan sang layar lebih popular di kalangan kaki pancing. Baru nak letak belon, dah kena belasah. Ada orang kata menggunakan circle hook ni sangat efisien. Tapi bila saya pakai circle hook ni, manjang je terlepas. Saya nak gunakan J-hook pula kali ni. Untuk menjerat ikan layaran, anda boleh menggunakan beberapa cara. Terutama apabila anda menggunakan umpan hidup. Anda boleh lepaskan terus umpan hidup anda. Ataupun ada di sebahagian tempat mereka lebih gemar menggunakan belon. Saya nak praktik cuba untuk menggunakan belon. Anda pastikan umpan anda berada lebih kurang dalam 5 hingga 10 depa daripada permukaan air. Kemudian anda menggunakan belon, anda ikat, masukkan tali dalam belon
kemudian anda lepaskan. Dia akan bertindak sebagai penanda jika layaran membaham umpan anda, belon tersebut akan ditarik ke dalam air atau kemungkinan meletup. Dan pada ketika itu anda dapat menjangkakan atau anda dapat melihat anda perlu bersedia pada ketika itu untuk bertarung dengan ikan layaran. Tu dia mai dah. Itulah lompatan akrobatik yang paling digemari kaki pancing. Yes. Dah hampir dapat didaratkan. Mungkin terlampau lama kot. Tali dia dah kendur dan dia terus memuntahkan mata kail ni. Tapi bagus pun, sebenarnya memang kita catch and release. Satu aktiviti yang cukup baik untuk pemancing-pemancing profesional. Ini kerana kita dapat meneruskan kelangsungan ikan layaran yang sememangnya terkenal sebagai spesies yang semakin pupus. Kita cuba lagi. Jangan putus asa. Seperti layaran, kumpulan burung camar laut turut menerima sumber makanan daripada rombongan ikan-ikan yang bermain di permukaan air. Di tempat saya berdiri sekarang ni, saya ingat tak kurang daripada 30-40 ekor ada kat sini. Dan ini memang membuktikan bahawa perairan Mercung ini memang terkenal dengan spesies layaran. Anda tolehlah ke mana pun, anda pasti akan dapat melihat ikan layaran ini. Apa yang anda tunggu lagi? Datang cepat! Pantang campak umpan. Pasti ada yang berminat. Saya baru je campak umpan saya. Sekejap je, tak sampai 5. Terus disambar. Okey, landing. Saya nak cuba landingkan ikan ni dalam tempoh yang paling singkat. Oh, agak liat. Saya dapat mendaratkan ikan layaran ni dalam tempoh tidak sampai 3 minit. Satu pencapaian ataupun rekod peribadi saya. Dan selama ni saya tak pernah dapat tempat itu. Baik, saya nak lepaskan ikan ni. Dan dia dah agak cergas dan segar. Semoga jumpa lagi. Good fight. Jumpa lagi. Perairan Rompin gelanggang memancing layaran terbaik di dunia. Paparannya sebentar lagi. September lalu, hampir 100 pemancing profesional dari seluruh dunia berkumpul di Rompin Pahang bagi menyertai sirkit pertandingan memancing ikan paling berprestij ini. Royal Pahang Billfish International Challenge 2011 atau RPBIC
acara tahunan anjuran bersama Berita Harian dan TV3 yang mendapat pengiktirafan International Game Fishing Association atau IGFA. Kini, nama Malaysia terpahat sebagai antara lokasi memancing ikan layaran terbaik di dunia, sebaris dengan gelanggang pancing di Australia, Brazil, Mexico dan Amerika Syarikat. Mana tidaknya, selama 2 hari memancing, lebih 509 ekor berjaya didaratkan. Ia jumlah terbanyak pernah didaratkan pemancing dalam satu-satu pertandingan peringkat dunia. 9 pagi 24 September, JT Kuala Bernas Rompin digegarkan dengan acara pelepasan peserta oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tioman, Datuk Muhammad Johari Hussein. Sebaik dilepaskan, tekong tertumpu ke Pulau Batu Berhala di perairan Mercong. Berikutan tersebarnya kisah pemancing berjaya mendaratkan 16 ekor layaran dalam tempoh tidak sampai 5 jam, 2 hari sebelum pertandingan. Bagi yang mempunyai enjin berkuasa besar, ia satu kelebihan. Sebaliknya, jika enjin bot berkuasa kecil, kesabaran sangat diperlukan. Namun, itu semua bukan halangan. Ikan layaran sememangnya banyak jika dilihat dari kawanan burung yang bermain di permukaan air. Sejak siri ini dimulakan 8 tahun lalu, konsep pertandingan tangkap dan lepas berjaya dikekalkan sehingga ke hari ini bagi meneruskan kelangsungan spesies layaran. Tim Exoga dari Johor dinobatkan sebagai juara mengenepikan 24 kumpulan lain apabila berjaya mendaratkan 42 ekor ikan layaran dengan mengumpul 25,200 mata. Kepada pemenang, tahniah dari kami. Bagi yang kurang bernasib baik, jumpa lagi tahun depan.